Nabi sakit. Kita sakit sikit, sekali Nabi sakit, sekali seorang yang lain sakit daripada umatnya, 2 kali ganda Nabi sakit. Kita sakit kepala, 2 kali macam tu Nabi sakit kepala, ikat dengan kain. Nah, abang-abang, Nabi diberikan ujian sampai begitu. Sakit ni tuan-tuan sebenarnya menghapus bagi dosa, kafarah dosa. Jagalah kesihatan, bukan nak suruh cari penyakit. Ini cari penyakit pula dia kata bagus juga. Kalau dia pun bagus punya duk balung pula banyak-banyak, lepas tu kena kecil manis. Itu dipanggil al-bangamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi sahibul fadilah Tuan Imam Masjid Al-Badar, dikasihi tuan-tuan pegawai-pegawai, adik-adik jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang kekal istiqamah mengimarah Masjid Al-Badar, masjid kita yang masih lagi tak sempurna di sebelah dewan sembahyang utama yang dulu, namun di dewan baru ini memang sangat ceria sekali. Mudah-mudahan sokongan bantuan semua untuk sama-sama terus mengimarah masjid kita menyumbang sehinggalah masjid kita akan sempurna dalam tempoh yang dekat ini, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni kira-kira malam sejarah juga, sebab kuliah kita sudah sambung semula selepas daripada kita kena lockdown hari itu, kita start. Tapi nampaknya kita berhadapan pula dengan PKPB satu hampir seluruh negeri di Semenanjung kecuali Perlis, Pahang dan negeri Kelantan, dan tempohnya boleh tahan sebulan, tuan-tuan. Kita akan mula tengah malam besok 9 hari bulan, tuan-tuan, melibatkan tentu sekali institusi kita masjid. Aktiviti sosial ni termasuk masjid. Masjid surau kita terlibat sampai sebulan, maknanya bulan depan kuliah kita tak ada bulan. Kalau ikut dalam jadual kuliah kita 6 hari bulan, tapi kita akan hanya tamat
pada 8 hari bulan. Apapun, kalau sudah ketetapannya begitu, maka qada qadarnya sudah ditentukan. Kita positif saja. Memang gelisah masyarakat ni. Ada yang dah jemu dah dengan SOP yang telah ditetapkan, tapi saya tetap mengajak ke semua rakyat jelata untuk patuh pada SOP yang ditetapkan pemerintah, kerana ini ulil amri. Kita punya kes, nak kata apa nama, tak banyak tu, sehari dua ni banyak. Kemarin 1,700, hari ni pun 1,000 lebih doktor. No, 1,000 lebih. Jadi kita sudah mula dengan 1,000 ni tak syok dengar. Dulu kita tinggal sampai 1 angka biasa, lepas tu naik 2 angka, lepas tu pergi 3 angka. Kalau 1,000 ni sudah 4 angka semua. Dan memang dunia, seluruh dunia sedang menghadapi gelombang yang ketiga. Ada negara sudah darurat, lockdown sepenuhnya. Tapi kita, saya tengok dalam syarat-syaratnya, aktiviti ekonomi masih dibenarkan. Maknanya kedai akan tutup lebih lewat. Maknanya dia nak mengurangkan jumlah ahli masyarakat yang berada di tengah medan. Cuma kita nak tunggu sikit lagi apa yang akan keluar daripada pihak kuasa agama negeri di Jabatan Agama Islam secara rasmi dia macam mana. Macam mana yang dikatakan kita punya masjid tutup tu dalam rumah, tentu ada dia punya SOP baru, sebab dia melibatkan solat Jumaat kita. Apapun, saya tahu tuan-tuan nanti ada yang duk tengok YouTube, dia komplain kita. Dia kata ada orang duk kata ni apa, duk ikut sunnah. Tu WHO, tinggal sunnah Nabi ni, kan? Lah duk sebab pula dia kata ni salam dia buat lagu ni dia kata tu raja majusi ke apa pula tu, kalut habis. Ini tu. Saya clear benda ni. Kita buat apa yang kita sedang buat, daripada SOP penjarakan fizikal, memakai pelitup muka, bawakan sejadah sendiri, semayang berjarak, di dalam keadaan kita tetap mari melaksanakan ibadat semayang berjemaah. Ini adalah merupakan ijtihad para ulama yang mengambil sandaran daripada kaedah-kaedah fiqh, bukan mengikut nafsu, mengikut qawaid fiqhiyah yang diambil daripada apa yang ditinggal oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah pesan kita semayang duduk rapat-rapat, itu dipanggil berdiri dalam keadaan bahu ke bahu. Itu rapat-rapat kita duduk sawu sufufakum. Semayang kita ini dituntut untuk merapatkan saf. Orang duk komplain, dia jemu dah tak rapat dari bulan Mac dulu. Dia kata apa ni duk ikut sunnah ni, ni siapa yang tentukan? Tuan-tuan, hak kita buat ni pun Nabi habaq juga. Hadis dia sahih, Nabi kata la darar wa la dirar. Islam ni dia tidak mudarat diri dia, tak jadi sebab mudarat orang lain. Kalau orang lain dia berkata apa ni, di market tak ada apa pun, di supermarket apa semua tak ada apa pun. Pergi tengok orang duk rumun macam tu ya, di kedai-kedai makan tak ada apa pun. Tiba-tiba di masjid nak kena duduk jarak-jarak. Tetap saya kata bahawa kita orang awam ikutlah para ulama. Kalau kita ikut imam, selamat kita tuan. Depa ijtihad salah dapat pahala. Kalau ijtihadnya betul dapat pahala, silap pun dapat pahala. Kita semayang fatwa dah keluar, nak kalau apa, semayang jemaah kita tetap tidak makruh walaupun kita berdiri dalam keadaan at-taba'ud bainal musallin, berdiri jarak antara orang-orang semayang fi salatil jamaah. Dalam semayang jemaah itu hukumnya apa tuan-tuan? Harus. Hukum asal dia bukan pun fardu, bukan rukun semayang pun, bukan syarat sah pun. Kenapa itu jadi sebab sampai kita tak main masjid? Nampak tak tuan-tuan? Jadi saya bila
Panggil Zakaria kata terang sikit bab PKP baru ni, saya tak tahu nak abang. Saya pun kita tunggu sama-sama apa yang akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama, Jabatan Agama Islam. Kita doa mudah-mudahan kita dapat juga sembahyang jemaat dalam, walaupun saya yakin akan berlaku satu perubahan, mungkin dia akan balik kepada lama dulu. Mudah-mudahan tak sampai PKP lah. Kalau PKP terdebu, tutup pun. Tapi hari tu depa yang main. Kalau lockdown itu ada. Tak ada kan? Tak ada pun kan? Kalau dia pakai hak tu, maknanya lohok saja. Tak apa tuan-tuan. Sebab kalau dah dijatuhkan keputusan oleh ulil amri macam tu, maka kita sudah ma'zur syar'iyyah. Daripada segi syarak, uzur syarak nak lagi. Tak macam lah ni, kalau masjid kita tak penuh, tak lepas pendoa ni. Saya pergi sembahyang satu masjid lah, baca-baca khutbah dua atas tu, duduk luasnya, ramainya tak main. Sembahyang dalam PKP yang dua ada lah ni, pasal pemulihan, bukan ada jumlah had bilangan, tak ada. Maknanya semua orang yang fardu ain kena main masjid sembahyang jemaat, wajib main jemaat sampai penuh, baru gugur hak yang orang lain tu. Tiba-tiba tengok tu dia punya luas lagi tak main. Maknanya lepas tak baru tak lepas. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya ajak tuan-tuan melapang dada. Berbunyi dah macam-macam di luar. Depa kata macam-macam lah pasal tentulah tak suka. Orang menega pun tak suka, tak senang. Orang bekerja pun tak seronok, tak lebih kerja sebagainya. Tetapi pemerintah dia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga. Salah satu yang penting yang diperintah oleh agama, oleh Islam menjaganya, iaitu hifzun nafsi, menjaga nyawa, jiwa. Ya, nak kurangkan apa yang menjadi ancaman kepada negara kita, iaitulah penularan wabak COVID yang meningkat ini. Tuan-tuan muslimat sekalian, jadi sejarah malam ni, kerana Zakaria kata malam esok, maknanya kuliah terakhir di Masjid Badar ini sebelum kita bercuti panjang pula sampai timbul bulan Disember. Tapi kuliah saya hanya akan sambung pada bulan Januari. Nombor satu. Nombor dua, kita nak ambil berkat berada di sisa-sisa bulan Rabiul Awal, atau disebut sebagian ulama Rabiul Awal. Nak menyatakan cinta sayang kita kepada Nabi, nak menjadi sebahagian daripada umat Nabi yang menyatakan sikap dan pendirian bahawa Nabi kami tidak boleh diperkotak permainkan, tidak boleh dihina dan dicaci, dicela oleh siapapun, walaupun dia adalah pemimpin besar negara, kuasa besar dunia. Baru-baru ni ada seorang presiden sebuah negara yang masih muda lagi, umur baru 40-an awal lebih tu ya. Nama dia Emmanuel Macron. Dia di sebalik jangkaan kita bahawa dia akan berlaku adil, untuk memberikan kepada yang patut ditegur, dibela, itu pembelaan dan teguran. Apabila salah seorang daripada rakyat dia, cikgu di sebuah sekolah, cikgu ni cikgu sejarah kot, cikgu ni telah disembelih oleh anak murid dia. Anak murid yang sembelih itu dia tu orang Islam daripada keturunan Chechen. Tuan-tuan tahu macam mana orang Islam di sebelah tanah jajahan Rusia. Mereka itu memang kalau sayangnya pada agama ni sayang sungguh. Tengok macam mana dia disambut, dia diarak, dia dibawa untuk dikebumikan. Rakyat China keluar sambut dia sebagai seorang yang mujahid, yang telah mati fi sabilillah.
Kerana dia mengorbankan diri dia untuk mempertahankan maruah Islam yang dicaci. Emmanuel Macron kata bahawa Islam dalam krisis. Dia menyatakan bahawa Islam itu menjadi punca apa yang berlaku daripada keganasan. Padahal apa yang dipertahankan oleh Perancis, kebebasan tanpa batas atas nama hak asasi manusia, adalah sesuatu yang tidak menasabah, tidak masuk akal. Mana boleh kita bagi kebebasan kepada semua orang tanpa had, termasuk menghina mana-mana agama. Islam tak pernah ajak kita mencela agama orang lain, mencela Tuhan orang lain. Bahkan Islam dalam waktu satu masa dulu, sejarah yang tak boleh dipadam, bila Islam tersebar, Islam masuk ke negara-negara, bukan Islam membawa rahmatan lil alamin. Islam melarang tentera-tentera Islam daripada menyentuh rumah-rumah ibadat, menyentuh gereja, biara, tokong, orang-orang yang beribadat di dalamnya, padri-padri, orang-orang tua, orang-orang perempuan, kanak-kanak, bahkan pokok-pokok pohon kayu pun tak boleh. Begitu sekali Islam menjaga hak dan memberikan hak kepada yang berhak. Tuan-tuan tahu tak, lukisan boleh guna. Lukisan tu dalam Islam ni, Nabi Muhammad kita tak boleh pergi lukis, haram. Kita cerita tentang sifat tubuh Nabi, itu hadis kan. Syama'il Muhammadiyah cerita tentang sifat-sifat kemuliaan Nabi ni, sifat tubuh Nabi ni dicerita dan digambarkan macam mana ketinggian, keagungan penciptaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah nak cerita macam mana gigi Nabi yang tersusun rapi, cerita macam mana bila Nabi buka mulut dia nampak cahaya keluar. Tuhan bagi kemuliaan pada Nabi. Cerita macam mana sahabat kata, aku jalan satu malam tengok Nabi, aku tengok bulan yang sedang mengambang, aku tengok wajah Nabi, aku tengok bulan itu yang sedang mengambang, aku tengok muka Nabi, wajah Nabi lebih cantik daripada bulan yang sedang mengambang. Tak bersalah, lukis haram. Ni bukan takat lukis Nabi, dia lukis Nabi itu dalam keadaan aib, menjolok mata, mendedahkan aurat. Bahkan memang corak lukisan itu adalah untuk menjatuhkan maruah Nabi. Tuan-tuan, agak-agak lah kalau kita yang macam kita ni pun, kalau orang tunjuk kat kita lagu tu agak-agak lah. Ni budak Cenya ni, budak Chechen ni, dia umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Cikgu sejarah ni angkat gambar tu tunjuk, cabar. Siapa tak setuju hak saya buat, you get up from my class. Dia tak get out saja, dia memang tak setuju, dia keluar. Tapi orang putih kata it's too much. Perancis kata saya tak tahu lah kan, ni melampau, ni sudah sampai lepas sempadan. Kita pun tak setuju dia ambil tindakan macam tu, pergi sembelih cikgu tu. Apa berlaku? Meningkatlah Islamofobia. Orang Islam ini dilihat dan dipandang dengan pandangan yang tidak sepatutnya. Bayangkan pertubuhan-pertubuhan Islam, NGO di Perancis dibeku dia punya kewangannya. Bayangkan mereka setelah kejadian itu, sudahlah budak itu dibunuh, berapa ramai lagi ditangkap. Jadi umat Islam terus diletakkan di kandang orang salah. Sedangkan hari ini kita lihat dengan nyata berapa ramai pemimpin-pemimpin dunia yang telah bertindak tidak adil kepada Islam, tidak adil kepada umat Islam. Tapi inilah yang kita kena terima hakikat bila kita menjadi seorang Muslim, menjadi Islam di akhir zaman. Kal qabidi 'alal jamri, Nabi kata macam orang yang genggam bara api. Kalau dia lepas bara api itu padam. Tapi bila dia genggam sakit, maka kita akan terus dalam keadaan begini. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam mula dalam keadaan dia ni dagang asing dia. No,
dan dia di akhir zaman akan kembali asing. Fatuwa lil ghuraba. Betul orang yang bersama dengan orang yang asing ini. Jadi kita kena terima. Kita tak boleh jadi macam mereka. Kita tetap kena berpusing bersama Al-Quran, bersama Al-Hadis, bersama Islam, bersama syariatnya. Kita tetap mempertahankan fundamental Islam, asas-asas Islam yang kita kena gigit. Macam mana Nabi pesan, pegang Islam, akidahnya itu gigitlah dengan gigi geraham kamu. Kita tak akan kelebihan bila Nabi dah pegang kita. Kita tak akan kelebihan. Padahal Nabi cerita, ketika mana aku pegang kamu, ketika mana aku pegang baju kamu, aku pegang kain kamu, aku pegang nak halang kamu dari jatuh dalam api neraka itu, wa antum tuflituna min yadayya. Ketika itu kamu cuba nak kelepiang, kamu nak melepaskan diri kamu daripada pegangan dua tanganmu. Tuan ingat tak satu hadis Nabi cerita macam mana perumpamaan Nabi SAW yang mengorbankan dirinya, yang meletakkan sepenuh-penuh jiwa raganya untuk menyampaikan risalah Islam, menyelamatkan umat ini, berjuang mengeluarkan umat daripada kegelapan kekafiran kepada terang benderangnya cahaya Islam. Nabi kata, masali wa masalukum, perumpamaan aku dan kamu kamathali rajulin awqada nara, seumpama seorang laki-laki, seperti seorang laki-laki yang pada satu petang tu dia bakar satu unggun api. Dia ambil kayu-kayu kering, daun-daun kering, rumput-rumput dan sampah kering, dia himpun. Waktu dah senja, dia pun cucuk menyala. Waktu tu terbakarlah unggun api itu, sehingga menarik perhatian kelkatu, patung-patung, rama-rama, menatang malam. Kata Nabi, saat laki-laki itu bakar, maka menyala, faja'al janadibu wal farashu yaqaqna fiha. Menatang-natang ramai, mereka tengok api yang marak, mereka nampak macam pesta Pulau Pinang. Oh, ya. Celapak masuk ke siapa? Berlau. Merlau tu nampak syok. Mereka tak tahu kata tu api hampa masuk lagi mampu. Nabi kata, laki-laki tadi wa huwa yadubbuhunna anha. Laki-laki itu cuba sedaya upaya nak selamat menatang itu daripada mati dalam api yang marah. Cuba tuan-tuan bayang, menatang tu beribu berjuta, dia seorang mudah. Dia halang, dia main kok depan, kok tu main kok belakang, main kok kanan, main kok kiri, dia pergi kiri, dia pun main kanan, dia pun main depan, main belakang, main kok atas. Berapa ramai yang mati? Ramai. Berapa ramai yang selamat? Sikit. Nabi kata, wa ana, dan akulah, kata Nabi, akhizun bihujazikum aninna. Aku sedang pegang pakaian kamu, aku pegang jubah kamu, aku pegang kain kamu, aku tarik pakaian kamu, tangan kamu, badan kamu, nak selamatkan kamu daripada api. Wa antum tuflituna min yadayya al-qamar. Tapi kamu duk kelepiang, kamu duk cuba nak lepas diri daripada pegangan tangan aku untuk jatuh dalam api. Kita boleh faham tak? Tak duduk boring dengan Islam ni. Dia kata boring payah tak mau. Nabi tinggal ajaran yang terang benderang macam mentari yang menyuluh bumi pada siang yang sangat cerah, tidak berawan. Ajaran dia dalam Quran dan Sunnah yang jelas menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia. Tapi berapa ramai yang sudah dimuliakan oleh Allah Islam sebagai agama, tetapi dia tak mau dah nak ikut Islam ni. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita nak menyatakan sikap kita bahawa Perancis, presidennya, dia sedang menempa satu sejarah dalam negara moden kerana dia menghina Nabi dengan jelas dan terang. Dalam saat ada negara yang bukan Islam juga yang kelihatan dia tak agama sampai lagu tu. Presiden Kanada kata apa? Dia kata kita menghormati hak asasi manusia, tetapi kebebasan itu ada batasnya. Dia kata kita kena hormat pegangan agama orang lain. Nampak?
Tuan-tuan, bukan pelik pun. Di sebelah negara Eropah ada kawasan tertentu, negara-negara belah sana, nak hina Yahudi pun tak boleh. Tiba-tiba ni hina Nabi Muhammad, the Prophet of Muhammad, yang orang bukan Islam penggajinya mengkaji, meletakkan peribadi Nabi, kemuliaan dan kehebatannya di tempat yang paling tinggi, lebih tinggi dari semua pemimpin dunia. Letak Nabi Muhammad nombor 1. Hampa boleh hina sampai macam tu. Sedangkan kita kata Nabi Muhammad tak layak untuk dibandingkan dengan mana-mana pemimpin dunia, kerana Nabi memimpin berdasarkan wahyu, mereka memimpin berdasarkan nafsu. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala ajak tuan-tuan, tempelak Presiden Perancis ini tuan. Kita doa hidayah dekat dia. Kalau dia masuk Islam, Allahu Akbar. Ada satu perempuan rakyat Perancis, no, saya tak ingat nama saya. Dia ni bersama dengan kumpulan dia menjadi missionary di sebuah negara Afrika, Mali tu kalau tak salah. Dia pergi Mali. Saya pun biasa ke Afrika, Ethiopia, ke Cameroon, ke Chad. Memang susah tempat Afrika. Mesir ni kita ngaji situ, dia maju juga tuan. Mali lagi ceroy kan. Dia pergi untuk misi dia, tapi satu masa setelah dia beberapa lama di Mali, dia ditangkap. Dia telah pun ditahan oleh pihak Mali dan dimasukkan dalam penjara selama 4 tahun. Dia duduk dalam penjara Mali, negeri miskin tuan. Jadi Emmanuel Macron ni, dia punya, untuk up dia punya politik dia, maka dia telah buat satu projek selamatkan missionary dia dari Mali untuk bawa balik ke Perancis. Buat keluar belanja bukan sikit tuan-tuan, hantar jet peribadi dia ambil. Dia sambut satu perempuan missionary yang sudah tua ni tuan-tuan, dah hidup lama sebagai seorang missionary, tua dah, balik daripada negara Mali setelah ditahan 4 tahun oleh pihak di sana. Turun-turun tuan-tuan, dia terkejut tengok perempuan ni pakai kain kelumbung tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan yang dia anggap sebagai seorang rakyat Perancis yang berjuang untuk missionary, misi dia yang tersendiri, dia selamat, tiba-tiba tukar jadi seorang Islam. Tak terkejut dah. Perempuan ni abang dia balik mai ke Perancis dan dia akan balik semula ke Mali. Dia balik ke Perancis untuk bagi tahu tentang Islamnya dia, dan Islam itu nak dibagi tahu kepada adik-adik dia, kepada sahabat-sahabat dia. Dia bagi tahu isytihar diri dia. Hari itu baru dia habaq nama dia Maryam. Tukar nama jadi Maryam. Dia kata orang Mali, walaupun kulit mereka itu hitam macam arang, tapi hati mereka putih macam susu. Mali walaupun mereka itu miskin, tetapi mereka kaya dengan kehebatan kemanusiaan. Dia tak pernah merendahkan martabat dia sebagai seorang wanita. Mereka tak pernah menyentuh dia. Dia kagum dengan akhlak mereka. Akhirnya dia masuk Islam. Ini yang kata Allah Ta'ala kan, dalam keadaan di mana diletakkan Islam itu hina, tiba-tiba yang meninggikan Islam adalah salah seorang daripada mereka sendiri. Mereka sendiri yang cerita tentang kekaguman tentang Islam. Jadi tuan-tuan, jom kita terus istiqamah mempamerkan dalam penghayatan hidup kita akan akhlak Islam. Akhlak kita itu yang memberatkan timbangan di negeri akhirat. Paling berat akhlak. Ibadat kita yang kita buat itu hablun minallah dan hablun minan nas. Tak ada satu ibadat melainkan dalam tu ada akhlak. Dalam sembahyang ada akhlak, dalam puasa ada akhlak, dalam zakat ada akhlak, dalam haji ada akhlak. Semua ada akhlak. Jadi akhlak itu sangat penting. Jom kita jadi orang muda saat berhadapan dengan yang lebih tua, memberikan penghormatan selayak-layaknya kepada yang lebih tua daripada kita. Jom kita jadi orang tua saat berhadapan yang muda-muda, memberikan kasih sayang kita kepada mereka, sehingga setiap orang tidak merasa dijauhi, tidak merasa terbuang, tidak merasa tidak dikasihi. Sebaliknya sentiasa dialu-alukan untuk bersama dengan kita. No.
Ni contoh dia duk sebut masjid. Main satu Cina lalu pun. Kalau dulu-dulu tak boleh. Lu apa pasal lalu sini? Dia kata sini boleh lalu, sini lalu. Tak boleh, tak boleh. Ni masjid, lu kena lalu senang. Mungkin ini satu masa dulu punya mentaliti. Masjid milik orang Islam saja. Memang masjid milik kita, orang Islam saja. Tapi orang bukan Islam, mereka itu perlu dialu-alukan, hendaklah dialu-alukan untuk mengenali keindahan Islam. Dia kata boleh lah nak masuk itu bilik ayam kan? Tak boleh, ni orang Islam punya. Cerai. Kita mau bagi walaupun bilik ayam kita baru, takut sekali dia buat lebih kurang apa semua. Kita mau alu-alu dia. Oh, you nak buang ayam kecil kah? Dia kata, wah sudah tu kencing mana oh. Mau kencing, tak apa, kita bawa dia pergi. Dia kata boleh lah mau naik duduk situ lah. Boleh. Jangan nak naik ni di depan tu. Tak apa, you pakai elok lah boleh. Betul, dia kata boleh lah. Orang nak masuk dalam tu, mau tengok apa orang buat dalam tu. Oi, jam keren tu. Nanti mau tanya Tok Imam dulu. Soalan dia boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Abang kata tuan-tuan. Itulah dakwah. Lama dah kita duk katuk ni. Lama dah kita tutup masjid, kita tak buka, orang lain tak kenal kita. Kita nak sebut Islam kepada orang bukan Islam tu macam mai nak terkeluar daripada mulut kita. Kita tak pernah nak dakwah orang tu supaya jadi sebahagian dari kita. Dia seorang duduk dalam kampung kita, kita 100 biji rumah, dia sebiji rumah. Seorang pun daripada keluarga tu tak masuk Islam. Pasal apa jadi lagu tu? Nampak tak tuan? Macam mana dia nak jadi kita kalau kita tak ajak bersama dengan kita? Macam mana agak-agak esok kita bangkit tuan, tiba-tiba mai dia kata, dia ni tak pernah ajak saya masuk Islam. Mampu kita. Jadi kita kena buka dimensi yang sudah lama dibawa oleh Nabi. Dulu bukan ada sekolah, bukan ada universiti, bukan ada parlimen, bukan ada Dewan Undangan Negeri, tidak ada pejabat penghulu, tak ada. Dulu ada masjid Nabi, tentulah Nabi meminta, tentulah Nabi memimpin, tentulah Nabi sembahyang jemaah dengan sahabat, tentulah Nabi mengajak, tentulah orang-orang Yahudi datang jumpa dengan Nabi, tentulah delegasi orang lain mai jumpa Nabi. Di mana masjid? Masjid itu jantung kepada umat. Masjid mesti dikembalikan fungsinya. Tak mau masjid hanya untuk orang tua-tua, tak mau masjid hanya untuk orang-orang pencen, tak mau. Masjid ni untuk semua. Masjid ada hak dia, orang muda, budak-budak, kanak-kanak, orang tua, orang dewasa, semua orang seronok dengan masjid. Sehinggalah aktiviti masjid itu keluar daripada kota. Kita kena sebarkan salam, sebarkan sejahtera, sebarkan Islam kepada orang bukan Islam, indirectly. Kalau tidak pun directly. Entah. Boleh? Boleh. Kena buat lagu tu. Buat. Lah ni dah PKP tak boleh buat lah. Setahun ni memang out lah. Tak payah lah untuk imam ni. Tapi esok lah habis lepas PKP kita pick up nak buat. Kita boleh buat masjid cantik boleh 2 tingkat. Kita ada ruang lagi buat sambut hari raya macam kita buat hari tu je teriak. Kita jamu sate, panggil dia mai. Hantar kad dekat dia, panggil dia mai. Nah, salah ke? Tak salah, dakwah. Alhamdulillah. Ada satu surau saya pergi dalam kota Stakmin. Surau ni tuan-tuan, dia punya penasihat dia satu doktor PhD. Dia dulu belah Sabah Sarawak, jadi dia bawa balik benda-benda hal itu. Sana namanya bukan Islam. Dia buat sambut hari raya ni, panggil Cina Timur. Bukan Islam ni panggil. Depa pun duk mai setahun lepas tu, tahun depan mai lagi. Lalah depa tu tak ada nak raya lagi. Tanya dah, ada lagi ya tahun ni? Dia mau kecil. Lepas tu bukan takat tanya, depa nanti bagi pula. Dia kata kami nak bagi, boleh tak? Boleh. Bagi. Depa pula tanya, kami nak bagi itu kemah, boleh tak? Boleh. Kemah pun depa bagi.
Duit pun mereka bagi. Bila buat panggil mereka main, mereka pun main. Seronok. Masyarakat Islam bercampur dengan bukan Islam dalam kawasan rumah ibadat kita. Itu cara nak tarik. Satu malam saya pergi mengajar masjid surau tu, tiba-tiba marilah 2 orang, satu anak satu bapa, main buat apa? Main bawa satu hadiah untuk surau tu. Pasal apa? Buat kenduri. Pasal apa? Dia kata dia buat kenduri. Dia faham ni kenduri dia ni buat. Pasal apa? Pasal dia sudah nazar kalau dia anak dia sihat, sembuh dari sakit ni, dia mau kenduri untuk orang surau. Bertanya, saya boleh makan tak? Saya kata, siapa masak? Dia bagi catering kita buat, jamu orang surau. Mai hadiah sekali dengan set pinggan mangkuk apa untuk surau. Anak perempuan dia tu sakit teruk, tiba-tiba lega. Dia nazar, dia pun reti bayar nazar. Ini muslimin-muslimat sekalian. Jadi sampai masa, cuba bayang kalau masjid-masjid kita boleh buka minda lagu tu, kita pergi ziarah mereka, kita ajak mereka kepada agama kita. Muslimin-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sampai nak isya bila kita baca bila sikit berkat tuan-tuan. Kita sambung kita punya kuliah kitab Bahrul Mazi kita. Sebelum kita sambung lagi pada tahun baru 2021, kawasan 2020 pun berlalu. Baik, kita duduk di dalam satu perbincangan hadis yang panjang, hadis yang ke-6 itu, Anil Miqdad. Nah, cerita pasal apa? Cerita pasal apabila berlaku hari kiamat itu, bila kita berada pada hari kiamat itu, udniyati syamsu minal ibad hatta takuna qida milin au ithnain. Apabila adalah pada hari kiamat, dihampirkan matahari daripada hamba-hambanya hingga adalah kadar 1 mil ataupun 2 mil. Itu. Jadi Sayyidina Miqdad kata dia dengar Nabi habar, Nabi bagi tahu esok bila kiamat matahari itu dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan al-ibad. Ibad ni hamba-hamba kita semua. Dia punya dekat tu jarak dia lagu mana? Jarak dia qida milin au isnal. Qida mil kadarnya 1 batu, au ithnaini atau 2. Sebab tu orang kita kata sejengkai atas kepala. Sebenarnya bukanlah sejengkai, tapi nak abang kata dekat. Nisbah matahari hak tu adalah ni tu duduk di satu tempat yang siapa pun tak boleh sampai dari makhluk ni, melainkan dengan izin Allah. Hak tu sampai, makhluk bukan kita, manusia tak boleh sampai. Makhluk manusia boleh sampai? Tak boleh. Kalau hantar makhluk lain, monyet nak try pi bubuh atas apa terbang tu, jet lah, Apollo lah, dengan Apollo, dengan jet, dengan dia sekali hangus. Tuan-tuan bayangkan matahari tu kalau renjak main dekat sikit dengan kita ni, terbekak dia. Pasal apa? Panas. Kalau dia jauh, tarik pergi jauh pada kita, beku kita. Sebab tu dia duduk di atas taksi dia. Dia duduk di atas perjalanan yang ditentukan oleh Allah. Dia taat perintah Allah. Tapi sifat dia apa? Panas. Lalu jadi kita sambung dekat apa nama, qala fatushiru musyamsu. Selepas daripada dia kata kadar mil au milaini, la adri ayyul milaini ana, aku tak tahu manakah yang dimaksud 2 mil yang dikehendaki. Amasafatul ardi amil milul ladzi tuktahalu bihil ain, adakah itu jarak yang dikira oleh kita semua di bumi ini
di atas kehidupan kita, satu batu, dua batu, tiga batu. Al-milul ladzi tubtahalu bihil ain, ataupun itu maksudnya pencolek yang dicelakkan dengan dia akan mata. Pencolek mata tu, pencelak mata, kita bubuh tu, ambil buah tang ni, kita ambil apa orang panggil, celak tu, celak tu dia ada macam tu lah, macam ada batang celak tu, kita suar masuk dalam tu, batang celak tu ambil buah di mata. Dekat tak? Dekat tak? Kita ambil batang celak, bubuh di mata kita, kita pejam, tarik, tu pakai celak tu. Dekat tak? Dekat sungguh. Jadi tak tahu mana satu, adakah kadar mil itu satu batu akhirat ataupun celak hak bubuh di mata. Kita sambung. Qala, bila ditanya begitu, sabdanya kata Nabi, fatushirumus syamsu fayakununa fil araqi kaqadri a'malihim faminhum man ya'khudhuhu ila aqibaihi wa minhum man ya'khudhu ila rukbatayhi wa minhum man ya'khudhu ila hiqwayhi wa minhum man yuljimuhu iljama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dileburkan akan mereka itu oleh matahari. Itu dia sudah. Tu yang kata tushiruhum itu, matahari lebok mereka itu, maksudnya bukan lebok macam lebok tembaga tu. Dia bakar. Matahari tu bakar, tapi lebok tak? Tak lebok. Orang duk macam tu lah juga. Orang utuh je, dia tak lebok. Dia terbakar, dia keluar air peluk daripada badan ni macam tak boleh nak abang. Atas amalan kawan tu lah, maksiat kawan tu banyak, lagi banyak. Sebab tu jangan biar maksiat tu kan, jangan biar dosa, tobat, jangan tangguh. Pasal apa? Yang tu yang akan menyebabkan keluarnya peluh yang dahsyat masa kita duduk berdiri di padang mahsyar di hari kiamat. Dilebok itu maksudnya dibakar dengan panas yang sangat terik daripada matahari yang hampir di atas kepala itu. Mati ke orang tu? Tak mati. Bukan kata matahari duduklah neraka pun tak mati. Tu dia kata, maka dileburkan akan mereka itu oleh matahari. Jadi hamba Allah yang derhaka Allah ini akan dibakar terik matahari, maka jadilah mereka itu dalam peluh seperti kadar amal-amal mereka itu. Nampak tak? Bakat duduk dalam peluh. Matahari bakar dia pun panas, keluar peluh. Allah takdirkan lagi bakar, lagi panas, lagi banyak maksiat dan dosa, lagi panas, terbakar, peluh keluar lagi banyak. Tuan-tuan biasa duduk dalam apa? Sauna. Tuan-tuan biasa pergi sauna. Kalau orang tak biasa, dia jadi rimas, dia rasa tak tahu nak abang, dia rasa macam nak mati tu. Urusan mula-mula. Bila kita terima kata kita ni sedang dirawat, okey, tak apa tapi hangat, peluh keluar ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Tak apalah, boleh lari keluar. Esok di padang mahsyar, di hari kiamat tu belum lagi masuk neraka, peluh sudah keluar berdasarkan amal kita. Dia kata, maka setengah mereka itu orang yang mengambil akan dia oleh peluh itu sampailah ke tumitnya. Sampai tumit. Dia ni kira sikit punya orang punya dosa. Dia ni sikit dosa dia sampai tumitnya. Dan setengah mereka itu orang yang mengambil akan dia oleh peluh itu sampai kepada lututnya. Dia ni banyak dosa sikit. Hak kawan tadi dosa sikit sampai tumit, hak kawan ni banyak lagi naik sampai lutut. Dan setengah mereka itu pula kata Nabi, orang yang mengambil akan dia oleh peluh sampai tenggelam kadar pinggangnya.
Dia kuinai. Tumit peluk sampai lutut, lepas tu peluk sampai pinggang. Dan setengah mereka itu orang yang dikekang akan dia oleh peluk itu sehabis-habis kekang, yakni sampai peluk itu ke rahangnya, sampai ke rahang, sampai nak tenggelam. Duk jinjak dalam peluk. Kalau kita fikir logik boleh kata Imam tu. Logik tak boleh fikir mana. Macam mana ada orang duduk sampai tumit aja peluh dia, lepas tu sebelah dia tu sampai lutut, sebelah lagi sampai pinggang. Kan peluh tu ayak. Kalau ayak ni kan sama patutnya. Maknanya logik sudah tak boleh pakai. Logik tak boleh pakai. Yang Allah kehendaki pasti berlaku. Ini hadis. Nampak tak? Maknanya pada saat itu Allah Ta'ala akan tetap memastikan orang yang berdosa, yang tak bertaubat dengan dosanya, mengikut kadar dosanya itu, dia akan ditenggelami oleh peluhnya. Takat tumit kah, takat lutut kah, takat pinggang kah, bahkan sampai kepada rahangnya, tetap akan berlaku. Tetap akan berlaku. Sebab itu kita tak boleh pandang ringan kepada dosa. Jangan pandang ringan pada dosa. Nabi kata, ayyuhan nas tubu ilallah, hai manusia, tobatlah kamu dekat Allah, minta ampun. Inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah atau kama, sesungguhnya aku minta ampun dekat Allah, aku bertobat dekat Allah sadar setiap hari 100 kali. Tu Nabi yang diampun dosa dulu, dosa kemudian tu. Nabi yang jadi makhluk paling mulia di sisi Allah tu. Nabi minta ampun dekat Allah 100 kali sehari. Kita berapa kali? Kita ni berdosa punya banyak ni. Tiba-tiba rasa selesa, tidur macam tu je. Masuk bila ayam kencing, kot nak ambil yang semayang, dia tak ambil yang semayang Dia pergi tidur, bismillah pun tak baca, mengucap pun tak. Dia tak ambil yang tibarkah? Berapa ramai yang pejam-pejam tu, pejam-pejam tu jaga-jaga duk tang lain. Tuan-tuan, kalau takat jaga-jaga duk luar rumah tak apa tuan ni. Dia pun kata kemah MB duduk rumah tu, kemah MB duduk rumah Talun tu. Dia kata kemah MB duduk rumah tu, dulu orang tidur dalam tu, dia angkat tak ada juga. Kasar. Tak apa, dia angkat tak di luar tak apa. Tahu-tahu jaga-jaga duduk dalam kubur tu dia. Jadi jangan ambil ringan. Satu jari saya duk tunjuk kat tuan-tuan ni, 4 duk tunjuk diri sendiri ni. Kadang kita letih sampai tak ada apa, tak kepala ghaib. Kita tak bersedia tak nak melepaskan sebahagian roh kita keluar? Kita tidur tu, roh kita boleh keluar. Orang yang tidur, rohnya sebahagian keluar. Tu yang duk pergi menarawang, kita mimpi macam-macam, tapi sekejap lagi dia balik mai. Mau kalau dia tak balik, sebahagian duduk di luar tak balik-balik, pakai koma tuan. Koma. Ada tak koma mai setahun? Ada. Tak balik, duduk somewhere unknown. Kalau keluar terus, mati dalam tidur. Ada tak mati dalam tidur? Ada. Didapati mati di dalam tidurnya. Allah. Macam manalah lah dia nak tidur tu, bini dia nanti cerita tak ada apa-apa, malam tadi dia makan nasi macam biasa je, lepas tu dia tengok TV sampai TV tengok dia kan, dia tengok TV tak katuk, dia katuk. Kalau dia tekak pejam mata tak apa tuan-tuan, jalan terus. Allahu Akbar. Rugi tuan-tuan. Kita kena ambil langkah-langkah, perlu langkah-langkah mesti. Tambah umur-umur macam kita ni, hak muda pun jangan selesa. Sebab berapa ramai hak muda pun pergi lah ni, daripada abang 30-an pun kena jantung, 40 pun kena jantung, yang 50 kata tak apa, 50 pun kena. Oh itu 60 tak apa, serupa kita.
Dia tak kira 50, dia tak kira 30, dia tak kira 40. Kalau dia nak pi. Kalau dia dah mai, tak boleh buat apa. Your turn now. Jadi man aznaba zamban, siapa-siapa buat dia satu dosa. Bila anak Adam ini buat satu dosa, bila kita melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ditempa di atas kepingan hatinya itu satu titik berwarna hitam. Dosa itu kita buat, automatik dia naik tak. Buat lagi tak. Buat lagi tak. Di atas hati kita. Intaba suqila qalbu. Sekiranya seorang hamba yang buat dosa tadi, dia istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ya Allah, aku minta ampun ya Allah, dicuci hatinya dari titik hitam. Wa illam yatub, tapi kalau dia tak minta ampun, kalau dia tak bertobat, zada ala zalika, bertambah titik hitam tu, hatta yaswadda qalbu, sampai hatinya jadi hitam, hitamnya. Bila dah hati jadi hitam, itulah yang jadi karutnya manusia hari ini. Tuan-tuan bayangkan, saya dengar Ustaz Fahrul Mak Joy kata dalam satu ceramah dia, kajian dibuat 80% rakyat Malaysia tak semayang, tuan-tuan. Semayang ni apa dia? Semayang ni rukun Islam yang paling besar lepas mengucap 2 kalimah syahadah, semayang. Mana ada rukun macam semayang ni? Haji ke, zakat ke, puasa ke, keperduan lain ni semua malaikat Jibril ambil dari Nabi, turun mai jumpa. Ambil dari Allah, turun mai jumpa Nabi. Turun mai jumpa Nabi. Wak mai dekat Nabi. Allah firman lagu ni, Allah perintah lagu ni. Semayang, Nabi Jibril iring bawa pi sampai dekat Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha tu bukan tangguh, Jibril iring Nabi lagi naik sampai satu sempadan. Jibril penghulu segala malaikat pun tak boleh pergi. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau Tuan marah melangkah, Tuan akan lepas pergi. Tapi kalau saya melangkah, saya akan terbakar. In taqaddamta ihtaraqta wa in taqaddamtu ihtaraqtu. Nabi pergi seorang-seorang, tuan, jumpa dengan Allah, terima semayang. Besar tak semayang? Besar. Jadi bila 80% tak semayang, makna 80% buat dosa besar tiap-tiap hari. Ni 5 waktu tu ada, tuan-tuan. Tiap-tiap hari. Subuh buat dosa besar, Lohor buat dosa besar, Asar buat dosa besar, Maghrib buat dosa besar, Isya buat dosa besar. Semayang yang Allah kata aqimis solah, kamu mesti dirikan semayang, dirikan kamu, oleh kamu akan semayang. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya semayang itu akan cegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Tiba-tiba 80% tak semayang, maka dosa besar pun dibuat. Di celah-celah dosa besar itu, mereka akan melakukan dosa kecil dan dosa besar. Nampak? Bayangkan hati mereka jadi keras, hati mereka jadi hitam. Akhirnya ramai yang hatinya mati, badan tubuhnya masih hidup bernyawa, hatinya sudah mati. Dialah zombie kampung pisang. Duk jalan ke dalam kampung, dalam pekan, dia hanya fikir pasal al-mataqdarahu. Dia fikir pasal nak makan, nak isi perut. Duk ligat nak tu ya. Tak peduli dah halal haram. Bujung lalu lentang patah, gajah bewak lalu, gajah pun dia kata, bewak pun dia pecerah. Balas tak peduli hak siapa. Mana boleh macam tu? Kita nak mati. Kalau orang tu tak semayang, tuan-tuan, agak-agak dia nak doa dah kat mak pak dia. Agak-agak dia nak jadi anak soleh tak, tuan-tuan? Bila anak tak semayang, dia tak doa mak pak dia, dia anak derhaka. Allah cabut berkat hidup dia, Allah cabut berkat rezeki dia, Allah cabut berkat kerja dia. Dia ada bini, bini tak berkat. Dia ada anak, anak tak berkat. Habislah dicabut berkat. Bila dah dicabut berkat, maka dekatlah hamba Allah itu dengan laknat. Di hujung laknat itu ada apa? Ada neraka menanti. Sebab tu
kita kena ambil berat tentang perintah agama ini, antaranya taubat. Pasal apa? Taubat itu menyucikan. Taubat itu makna balik kepada siapa? Balik kepada Allah, untuk disucikan kita daripada dosa dan kesalahan. Jadi bila kita balik, kita tidak ada dosa. Sebab tu orang yang bila di ujung umur dia, Tuhan bagi dekat dia sakit. Nabi sakit tu Tuhan. Nabi sakit. Kita sakit sikit, sekali Nabi sakit, sekali seorang yang lain sakit daripada umat dia, 2 kali ganda Nabi sakit. Kita sakit kepala, 2 kali macam tu Nabi sakit kepala, ikat dengan kain. Nampak? Nabi diberikan ujian sampai begitu. Sakit ni tuan-tuan sebenarnya menghapus bagi dosa, kafarah dosa. Jagalah kesihatan, bukan nak suruh cari penyakit. Ini cari penyakit pula, dia kata bagus juga. Kalau dia pun bagus punya tu balung gula banyak-banyak, lepas tu kena kecil manis. Itu dipanggil al-bangangu. Kan, kurangkan gula dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Itu betul. Kita slow and steady. Kita jaga makan elok apa semua, tapi kalau dah kena, kita tidak sekali-sekali menolak ketetapan Allah itu. Mesti ada hikmahnya. Saya selalu sebut tak mana-mana, Tok Imam, jangan susah hati kena kecil manis. Kecil manis boleh masuk syurga, kencing kawan tak boleh masuk syurga. Kencing kawan payah masuk syurga. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis dekat tu, insya-Allah kita akan sambung tahun depan dalam kuliah kita yang lagi akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sebut pada malam ini. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ma'allimna ma yanfa'una wa'allimna bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma adina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa inna al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul